Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahhamtana innaka antal jawadul karim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kita ke hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan limpah kurnianya masih lagi diberi kesihatan yang baik kepada kita semua untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan segala nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini sentiasa dapat dimanfaatkan oleh kita semua untuk mentaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam ini kita akan sambung lagi bacaan daripada kitab Wasailul Wusul ila Syamailir Rasul. Masih lagi di bawah tajuk hadis-hadis yang dikumpulkan daripada sabdaan-sabdaan baginda sallallahu alaihi wasallam yang ringkas dalam pelbagai aspek, dalam pelbagai sudut agama. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Hadis yang ke-9. Al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ini adalah potongan daripada hadis yang panjang. Kalau di dalam kitab Matan Arba'in, hadis-hadis 40 yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, ada satu hadis yang panjang yang menceritakan bagaimana Jibril alaihi salam datang kepada baginda sallallahu alaihi wasallam dan bertanya beberapa soalan. Dan di antara soalannya adalah ini: mal ihsan? Apa itu ihsan? Secara lughahnya, secara bahasanya, bila sebut ihsan maknanya berbuat baik. Berbuat baik. Di dalam Al-Quran pun banyak perkataan yang berkait dengan perkataan ihsan ini yang didatangkan di dalam Al-Quran. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala pun sebut di dalam Al-Quran bahawa Allah suka kepada orang-orang yang berbuat ihsan. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala suka ataupun mencintai, mengasihi orang-orang yang berbuat ihsan, orang-orang yang berbuat baik. Cuma ihsan yang sebenar yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah an ta'budallaha ka'annaka tarahu, bahawa kamu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala seolah-olah kamu dapat melihatnya, seolah-olah kamu dapat melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tahap yang tertinggi satu orang hamba itu dalam menjalani kehidupan dia seharian,
Dia tidak akan lari, tak dapat lari daripada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang datang kepadanya pada setiap masa. Setiap hari kehidupan kita dari 24 jam. Daripada kita bangun pagi, bangun tidur sampailah kita nak tidur balik malam karang. Setiap masa ada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan perintah-perintah itu dia datang kepada kita ada kalanya dalam bentuk wajib, ada kalanya dalam bentuk sunat, tidak wajib. Dan tuntutan daripada setiap perintah Allah Subhanahu wa taala ini adalah untuk kita sempurnakan perintah itu dengan cara yang Allah taala paling suka. Dia satu, kita buat, kita tunaikan perintah itu sekadar sah. Sekadar sah. Mana kata dari segi fiqahnya, kalau kata semayang, semayang tu sah. Tapi satu orang hamba Allah Subhanahu wa taala, dia bukan setakat dia nak amal dia itu amal yang sah, tapi amal dia itu amal yang maqbul, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sifat perintah-perintah Allah taala ni dia sama. Apabila perintah itu datang kepada kita, maka kita kena tinggalkan semua benda yang lain, kita tuju datang kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Macam semayang, perintah yang paling besar yang Allah Ta'ala kurniakan pada kita. Hak wajibnya solat semayang 5 waktu. Bila datang sahaja tuntutan solat 5 waktu ni, kita tak boleh dah. Masuk je waktu, pada waktu itu tuntutannya ialah kita tinggalkan segala pekerjaan kita, segala kerja buat kita, segala kesibukan kita, kita datang kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam perintah semayang tu sekalipun, dah masuk dalam solat pun kita kena tinggalkan semua perkara-perkara yang kita suka. Start daripada kita takbir. Takbir yang pertama yang kita lafazkan untuk masuk ke dalam solat dipanggil takbiratul ihram. Takbiratul ihram, kalau kita terjemah takbiratul ihram maknanya takbir mengharamkan. Takbir mengharamkan. Kenapa dia panggil takbir mengharamkan? Sebabnya dengan takbir itu menyebabkan kita ini dilarang daripada melakukan perkara-perkara yang sebelum takbir boleh. Benda tu boleh dibuat halal. Contohnya apa? Bercakap. Bila kita takbir je tak boleh nak cakap dah. Makan, sebelum takbir nak makan apa pun tak ada masalah. Dah bila takbir tak boleh dah nak makan. Pergerakan, sebelum takbir kita nak bergerak, nak exercise ke apa ke, tidak ada masalah. Tapi bila kita dah takbir, angkat tangan Allahu Akbar, tak boleh gerak ikut suka hati kita. Itu tuntutan ibadah, perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang dikehendaki atas kita. Dan ulama sebut bukan setakat solat sahaja kita buat gitu, bahkan semua perintah-perintah Allah taala ni begitulah sifat dia. Bila datang kepada kita perintah itu, maka kita sempurnakan, tunaikan perintah itu dengan penuh tumpuan. Dengan penuh tumpuan. Jadi orang yang akan dapat sempurnakan perintah Allah Ta'ala dengan penuh tumpuan ni, bila dia nampak Allah.
Tu Nabi kata anta'budallaha ka'annaka tarahu, seolah-olah kamu nampak Allah. Kita ni kalau kita buat sesuatu kerja, sesuatu pekerjaan, ada orang memerhatikan kita, tak? Bos kita, ketua kita, dia duk tengok je kita buat benda. Maka macam mana kita buat kerja tu, kita buat kerja tu sungguh-sungguh, kita buat kerja tu berhati-hati, dia tak buat lebih kurang je. Jadi begitulah kita ini hamba Allah Ta'ala ni, bila kita ibadat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan dalam kita beribadah pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita dituntut untuk buat ibadat macam kita nampak Allah. Allah ada tu. Macam kita nampak bos kita, bos ada depan tu, tak boleh buat main-main. Ini yang tahap tertinggi. Sebab perintah-perintah Allah Ta'ala ni, kita akan dapat sempurnakan dia apabila dalam hati kita ni benar-benar meyakini bahawa ini adalah perintah Allah. Allah yang suruh kita buat. Baru kita boleh buat betul-betul. Selagi tidak ada dalam hati kita keyakinan ini, bahawa perintah ini Allah yang suruh kita buat dan kita mesti buat, selagi tu kita payah nak dapat sempurna, kesempurnaan di dalam amal tu. Dan ini tahap yang tertinggi. Bila kita nampak Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka dalam ibadat kita akan dapat khusyuk, kita akan dapat rendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi ini tahap yang tinggi. Nanti kan suruh bayang Allah Ta'ala ada depan, payah pula. Kita bayang macam ke makhluk. Hanya orang-orang yang terpilih, insan-insan yang terpilih, yang telah sampai tahap kerohanian yang tinggi, mereka boleh rasakan, mereka boleh sampai ke tahap buat ibadat macam nampak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi bukan semua orang boleh buat. Kerana itu Nabi SAW bagi lagi satu pilihan. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Maka sekiranya kamu tidak dapat melihatnya, melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, paling kurang fa innahu yaraka, maka sesungguhnya dia, yakni Allah Subhanahu Wa Ta'ala, melihat kamu. Paling kurang dalam hati kita kena rasa, dalam kita beribadah pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita rasa Allah sedang lihat kita. Ni macam bos tengok kita lah buat kerja, tak boleh nak buat main-main. Dalam semayang kita, dalam ibadat kita, baca Quran ke apa ke, dalam hati kita meyakini bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala sedang melihat kita, sedang melihat kita. Dia akan menatijahkan perkara yang sama. Sama ada kita dapat ibadah pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala seolah-olah kita nampak Allah, ataupun kita beribadat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan meyakini bahawa Allah sedang melihat kita. Dia membawa kepada natijah yang sama, iaitu dalam amalan kita, dalam ketaatan kita akan adanya tumpuan yang penuh, akan ada tumpuan yang penuh, akan ada sifat khusyuk, akan ada sifat khudu', rendah diri, pengabdian kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi ini ihsan, sifat ihsan yang setiap orang daripada kita perlu usahakan supaya kita dapat sampai ke tahap
menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang Allah paling suka. Masya-Allah. Nak dapat dia macam mana? Kena usahalah. Kena usaha, kena perbaiki ibadat kita, kena belajar. Antara yang paling utama, belajar dulu. Tahu macam mana cara nak buat. Kalau nak semayang, daripada takbir sampai ke salam, apa yang kita kena buat dan bagaimana caranya, yang tu semua kena belajar. Selepas itu diusahakan, sehinggalah kita dapat sampai ke tahap yang dikehendaki seperti yang disebut oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ke-10. Ikhtilafu ummati rahmatun. Perbezaan pendapat umatku adalah rahmat. Ini antara hadis yang masyhur. Cuma perbezaan pendapat umat ni bukan orang biasa macam kita ni. Maksud perbezaan pendapat ini perbezaan pendapat di kalangan para mujtahid. Para mujtahid di dalam umat ini, yakni mereka-mereka yang sampai ke tahap dapat memahami semua dalil-dalil syar'i yang bersumberkan hadis, Al-Quran dan segala syarat-syaratnya, sehingga mereka dapat keluarkan daripada sumber-sumber ini hukum-hukum agama. Contohnya seperti imam-imam madhab yang 4, mereka semua masuk di kalangan mujtahid. Begitu juga di dalam mazhab sendiri pun, mazhab kita, mazhab Al-Imam Al-Syafi'i pun, di dalam mazhab kita, dalam perkara-perkara furu', perkara-perkara cabang, ada perbezaan pendapat di kalangan imam-imam yang di dalam mazhab Syafi'i. Jadi perbezaan pendapat ini adalah rahmat. Kalau satu dunia semua satu cara sahaja, saya rasa susah. Memang susah. Kalau kita pergi di kawasan sebelah Afrika, di sana kebanyakan mereka mengikut mazhab Maliki, dan sesuai dengan tempat dia, sesuai dengan tempat mereka. Kalau kita bawa mazhab Syafi'i pergi sana, kita jadi susah. Memang susah lah. Tapi kita dah mazhab Syafi'i, kita ikutlah. Tapi tempat-tempat itu majoritinya mereka yang bermazhab Maliki. Ada tempat-tempat majoritinya bermazhab Hanafi, sesuai dengan tempat-tempat. Dan kesemua mereka mempunyai dalil-dalil dari yang bersumberkan daripada Al-Quran dan hadis, dan yang difahami melalui syarat-syaratnya. Cuma sebagai kita ni, sebagai orang awam, kita wajib mengikut salah satu daripada 4 mazhab. Kalau tempat kita ni dipelopori ataupun majoritinya bermazhab Syafi'i, kita wajib ikut mazhab ni. Melainkan kita dah sampai tahap kita boleh ambil dalil-dalil itu sendiri, yang tu cerita lain. Dan perkara-perkara khilaf yang dibenarkan, yang dimaksudkan di dalam hadis ini adalah perkara-perkara khilaf di dalam masalah cabang agama, furu'. Kalau khilaf itu berlaku di dalam perkara akidah, yang ni tak dibenarkan.
ada khilaf. Ulama sebut khilaf ni dia ada 3 jenis. Yang pertama, khilaf berkenaan dengan mengisbatkan kewujudan Allah Ta'ala. Yang ni tak boleh khilaf. Tidak menerima kewujudan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, hukum dia kafir. Ataupun khilaf dalam sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang ini dihukumkan sebagai bid'ah, tidak menerima sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Adapun khilaf dalam masalah ataupun perkara-perkara cabang di dalam agama, maka yang itu adalah rahmat untuk kita semua. Perbezaan pendapat ni membawa rahmat untuk kita, dia memudahkan kita. Tetapi sejauh manakah kita boleh mengambil perbezaan pendapat ni? Kita dibenarkan untuk ambil ataupun untuk menggunakan pendapat yang berbeza ini dalam keadaan-keadaan yang mendesak. Adapun dalam keadaan yang biasa, maka kita ikutlah yang biasa. Kalau mendesak, maka ada jalan keluar dia melalui khilaf ni. Kita boleh untuk memudahkan kita. Tetapi bukanlah bermakna kita boleh pilih, saya nak ambil ni lah, ni senang, semua diambil hak mudah sekali. Ini akan merosakkan agama kita. Ia akan merosakkan agama kita. Dalam bab ni saya nak ambil mazhab Syafi'i lah, sebab mazhab Syafi'i mudah. Mazhab ni, perkara ni pula saya nak ambil mazhab ni lah, sebab mazhab ni mudah dalam bab ni. Yang ni dipanggil mencari yang mudah di dalam agama. Yang ini tidak dibenarkan di dalam syarak. Istilah ni dipanggil tatabbu'ur rukhas. Semua dia nak cari yang rukhsah, keringanan-keringanan. Sebab sifat mengamalkan agama ni, dia kena ada apa? Dia kena ada susah. Sebab benda yang agama ni memang nafsu memang tak suka. Nafsu tidak suka. Kalau semua benda kita nak senang, habis rosak agama. Huru-hara, kucar kacir habis. Orang ni dia nak gini, orang ni nak gini, habis rosak. Maka jalan selamat untuk kita semua adalah kita ikut keadaan yang biasa, apa yang diberitahu oleh para ulama di tempat kita, yang mengikut garis panduan yang telah ditetapkan di dalam mazhab kita. Bila berlaku keadaan-keadaan yang mendesak, ada kemaslahatan. Contohnya dalam mazhab Syafi'i, kalau ikut zakat fitrah tak boleh guna duit. Tapi kita di Malaysia, fatwa kebangsaan telah bersidang dan mereka telah mengeluarkan fatwa bahawa zakat fitrah keluar dengan duit atas dasar maslahat, kebaikan. Tengok keadaan sekarang ni, atas maslahat, maka diharuskan untuk kita ikut pendapat yang lain. Khair. Tapi untuk kita bermudah-mudah, yang ini tidak dibenarkan. Khair. Hadis yang ke-11. Ukhzun lisanaka illa min khairin. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, peliharalah lidahmu. Peliharalah lidahmu. Jagalah lidahmu. Illa min khairin, melainkan daripada perkara yang baik. Ini antara ubat untuk kita ni, supaya kita ni selamat. Sebab lidah ni, dia orang kata lidah tidak bertulang.
Daripada lidah ni lah dia akan menyebabkan seluruh anggota kita ni terpesong. Dia bermula daripada lidah. Nabi pesan kita jaga lidah kita. Jaga lidah maksudnya jaga lidah daripada bercakap sesuatu yang tidak perlu. Bercakap sesuatu yang tidak perlu. Dalam bahasa Arab dipanggil ma la ya'ni. Satu perkara tu tidak perlu. Satu lagi benda yang kita cakap tu tak ada faedah. Nabi SAW suruh kita jaga lidah kita. Sebab kebiasaannya lidah ni dia menggambarkan apa yang ada di dalam hati kita. What keluar daripada lidah kita seharian ni sebenarnya dia menggambarkan apa yang ada di dalam hati kita. Kalau dalam hati kita penuh dengan sifat-sifat yang baik, sangka baik pada orang, suka nak tolong orang, lidah kita pun akan cakap benda yang baik. Kalau dalam hati kita penuh dengan penyakit hati, maka daripada lidah tu dia akan zahir perkataan-perkataan yang merujuk kepada penyakit kita tu. Merujuk kepada penyakit tu. Jadi jaga lidah. Illa min khairin, melainkan daripada perkara kebaikan. Benda baik kita cakap banyak tak apa. Benda baik apa? Baca Quran, banyak tak ada masalah. Zikir, sebut nama Allah Subhanahu wa taala, istighfar, yang ni banyak tak ada masalah. Muzakarah ilmu, belajar ilmu, tak ada masalah. Ajak kepada kebaikan, ni pun tak ada masalah. Ni banyak tak apa. Bahkan lagi banyak lagi bagus. Lagi banyak lagi bagus. Jadi kalau nak cakap dah yang baik. Dalam satu hadis Nabi sebut, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia bercakap yang baik, aw liyasmut, ataupun hendaklah dia diam. Kalau tak nak cakap yang baik, senyap. Antara percakapan yang baik, bagi salam. Jumpa orang bagi salam. Siapa sahaja orang yang kita jumpa, orang Islam, bagi salam. Ini perkataan yang baik. Saya bagi salam ni benda susah juga. Nampak macam senang, tapi bukan senang. Nak bagi salam pada semua orang yang kita jumpa bagi salam, Assalamualaikum. Setakat angkat tangan tu senang lagi. Selisih naik motor, jalan kaki, selisih dengan jiran kita, orang yang kita kenal, kita angkat tangan. Yang lebih susah lagi orang yang kita tak kenal. Tu lagi susah. Tak kenal, nak angkat tangan pun payah. Tapi Nabi kata antara amalan untuk menjadi asbab kita ini ada hubungan mesra, kasih sayang, antaranya ialah sebarkan salam. Sebarkan salam. Salam ni doa. Assalamualaikum. Kita mendoakan kesejahteraan untuk orang yang diberi salam. Bila kita beri salam kat dia, dia pun jawab dengan doa. Doakan kesejahteraan untuk diri kita. Orang beriman ni bila dia saling doa, mendoakan, maka kebaikan yang akan datang, rahmat akan datang. Jadi perkataan yang macam ni perbanyakkan. Dalam satu hadis Nabi
antara yang Nabi sebut, antara tanda kiamat ialah satu orang itu bagi salam kepada orang lain, dan dia beri salam kepada orang itu tidak ada sebab lain melainkan kerana dia kenal. Ini tanda kiamat. Maksudnya kita beri salam pada orang yang kita kenal sahaja. Tanda-tanda kiamat. Masya Allah. Sedangkan tuntutan salam ni bagi salam pada semua orang. Atau orang yang kita tak suka dengan dia pun bagi salam juga. Doakan kebaikan. Masya Allah. Jadi untuk perkara kebaikan, Nabi kata cakap. Untuk benda baik, bercakap sesuatu yang baik lebih baik daripada diam. Bercakap sesuatu yang baik lebih baik daripada diam. Dan kadang-kadang mengatakan sesuatu yang baik, sesuatu yang betul, benda tu jadi wajib pula. Contohnya kita lihat ada orang yang semayang dia salah. Kita tahu benda tu salah, maka kita wajib bagi tahu pada dia. Wajib bagi tahu dia. Wajib ajar dia. Bagi tahu yang betul, tapi dengan cara yang hikmah. Jangan pergi marah pula. Tak jadi kerja lah. Dengan cara yang hikmah. Masya Allah. Jadi ini pesan Nabi SAW. Kalau kita bercakap hanya yang baik, Nabi SAW bagi tahu, sambungan daripada hadis ni dia ada sambung sikit. Nabi kata fa innaka bidzalika taghlibus syaitan. Kalau kamu jaga lidah kamu melainkan daripada perkara kebaikan, maka kamu, dengan sebab kamu jaga lidah kamu, kamu akan dapat mengalahkan syaitan. Syaitan tak boleh kuasai kita. Tapi bukan senang nak jaga lidah ni. Masya Allah. Nak cakap benda kebaikan, perkara kebaikan, nak sebut nama Allah, nak besarkan Allah, ingat Allah, yang ni semua benda yang nafsu tak suka. Apapun, setiap orang daripada kita perlu usahakan. Paling kurang dia kena tahu bahawa kalau tak ada keperluan untuk bercakap, maka tak payah cakap. Senyap itu lebih baik. Ya Allah. Hadis yang ke-12. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhlisil amala yujzika minhul qalil. Ikhlaskanlah amal, nescaya cukup untukmu yang sedikit daripadanya. Maksudnya buatlah amal dengan ikhlas, kerana amal yang ikhlas itu walaupun sedikit sudah cukup untuk kamu. Makna hadis Nabi SAW ini bukan suruh kita buat amal sikit. Maksud hadis Nabi SAW ini ialah supaya kita berusaha untuk tunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas. Ikhlas tu apa? Ikhlas ni dia ada 3 peringkat. Hak paling sempurna, hak paling tinggi, kita buat amal, kita taat perintah Allah Subhanahu wa taala semata-mata kerana kita taat perintah Allah. Kalau ditanya kenapa mu semayang? Sebab Allah suruh semayang. Kenapa puasa? Allah suruh puasa. Bukan sebab nak pahala, bukan takut masuk neraka, tak. Kita tunaikan perintah Allah sebab itu adalah perintah Allah. Kita meyakini ini perintah Allah atas kita dan kita wajib tunaikan. Ini tahap ikhlas yang paling tinggi.
Tahap ikhlas yang kedua, yang pertengahan, kita buat amal, kita buat taat untuk mendapat ganjaran akhirat. Memang di dalam setiap perintah Allah Subhanahu wa taala bersamanya ada janji Allah Subhanahu wa taala. Setiap perintah Allah taala ada janji Allah Subhanahu wa taala. Dalam selain perintah Allah tak ada janji Allah. Dalam perintah-perintah Allah, dalam perkara-perkara ketaatan, Allah Ta'ala letak janji dia, yang mana kalau kita sempurnakan perintah itu, janji itu pasti sampai pada kita. Sebabnya innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyalahi janji. Tapi sifat manusia ni dia suka kepada kelebihan. Jadi dia akan buat bila dia tahu kelebihan tu. Jadi buat amal kerana nak dapatkan ganjaran di akhirat, supaya Allah Ta'ala suka dengan kita, redha dengan kita, masukkan kita dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ini pun masuk dalam tahap ikhlas juga. Tapi dia tahap yang kedua. Tahap yang paling rendah, tahap yang paling rendah ialah kita buat amal di atas dunia ini, tunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tujuan dia supaya kita selamat di kehidupan dunia ni. Supaya kita selamat di kehidupan dunia. Ini tahap ikhlas yang paling rendah. Kalau kita buat amal selain daripada tiga maksud ini, maka ulama sebut dia masuk dalam kategori riak. Kalau kita buat amal bukan kerana nak tunaikan perintah Allah, ataupun nak dapat ganjaran akhirat, ataupun nak dapat keselamatan di dunia, niat selain daripada ni masuk dalam kategori riak. Dia tak ada niat lain dah, niat nak tunjuk ke orang. Ni hak bahaya. Sebab tu Nabi SAW suruh kita buat amal dengan ikhlas. Imam Al-Ghazali rahmatullahi alaih sebut, amal ketaatan yang paling kecil, yang paling sedikit, tetapi dibuat dengan sempurna, bebas daripada riak, yang ni nak menunjuk kepada orang, bebas daripada ujub, yang ni rasa hebat, dia buat amal sehingga dia rasa diri dia hebat, oh dia paling bagus sekali. Ni dipanggil sifat ujub. Dan bersama itu ada ikhlas, kata Imam Al-Ghazali, di sisi Allah Subhanahu wa taala nilainya kita tak dapat nak bayangkan. Tak ada penghujung, mala nihayata lahu nilai dia. Tetapi sebesar-besar taat, sebanyak-banyak taat, apabila dia ditimpa dengan penyakit tidak ikhlas ni, maka kata Imam Al-Ghazali tidak ada apa-apa nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tak ada apa-apa, kosong, tak ada pahala. Macam mana kita nak dapat ikhlas? Kata ulama, nak dapat ikhlas, kita kena sentiasa cek hati kita, sentiasa peringat hati kita, saya buat ni kerana siapa? Ni setan dia memang akan mari semua. Dia akan datang, kita semayang elok, tak, mula-mula tak ada rasa apa pun, lama sikit dia mari. Masa time semayang sorang-sorang tu tak ada rasa apa, tengok ada orang bunyi, ada orang mari, dia tiba-tiba pun mari juga perasaan tu. Masa tu kita betul balik hati kita.
Kerana apa kita buat amal? Selepas setiap kali amal, lepas kita sempurnakan amal tu, kita istighfar. Istighfar, minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dalam waktu kita buat amal tu ada juga perasaan yang tidak baik. Selalu kita semak, cek hati kita. Insya-Allah amal-amal yang kita buat akan dapat disempurnakan, dilakukan dengan ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Semoga Allah Subhanahu wa taala beri taufik pada saya dan kita semua dengan apa yang disampaikan pada malam ini, sama-sama dapat kita jadikan pedoman untuk kita amalkan dalam kehidupan kita dan kita sampaikan kepada saudara-saudara kita yang lain, insya-Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.